Okay guys, so kita dah lama tak belajar chemistry. So I think kita better start dengan gaji sikit. Kita akan mulakan dengan sebatian karbon. Okay, ini kita belajar bab 2. Kita dah cover itu tapi kita ulang balik sikit lah. Alright, so apa maksud sebatian karbon? Sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur jujuknya ataupun unsur utama. Okay, kita baca balik. Apa maksud sebatian? Apa maksud sebatian? Sebatian ni adalah molekul. Apa maksud molekul? Molekul mesti lebih daripada satu unsur. Bila dia lebih daripada satu unsur, dan sebatian karbon ni dia mesti mengandungi karbon. Dan karbon adalah unsur juzuk atau kita panggil unsur utama. Contoh yang kita ada yang paling senang lah. Kita ambil karbon dioksida. Apa formula untuk karbon dioksida? Kalau ingat balik, CO. Kenapa kita kata karbon sebagai unsur utama? Walaupun karbon ada satu, oksigen ada dua. Kita akan tengok balik macam mana struktur dia. Kita kata dua oksigen bergabung dengan satu karbon. Maksudnya kita ada satu karbon, kita ada dua oksigen yang bergabung dengan karbon itu. Ini contoh. Setiap karbon dia hanya boleh buat 4, kita kata ikatan ataupun kita panggil sebagai ikatan ataupun bonding. Bonding. Okay. Satu karbon hanya boleh buat 4 ikatan. Kenapa? Okay, ingat balik masa tadika kita dah belajar. Okay, karbon, unsur karbon. Okay, berapa nombor proton dia? Karbon adalah 12, isen dia. Okay, nombor proton 6. Berapa susunan elektron dia? 2, 4. Okay, kalau kita lukis karbon tengah-tengah. Okay. Petala pertama. Petala kedua. So, dalam petala pertama dia hanya ada 2 elektron. Okay. Petala kedua dia ada 4 elektron. 2, 3, 4. Ini kita panggil sebagai elektron balance. Okay. Karbon mempunyai 4 elektron balance. So, 4 elektron ni saja yang boleh buat sebagai ikatan. So, sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur utamanya. Alright, settle. Next. Kita akan pergi. Okey, sebatian karbon boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian organik dengan sebatian tak organik. Okay. Siapa maksud sebatian organik? Sebatian organik adalah yang boleh didapati daripada benda hidup. Kecuali karbon dioksida. Karbon dioksida bukan benda hidup. Okay. And also logam karbonat. Okay. So, benda tu bukan daripada benda hidup. Dia tak kira sebagai sebatian organik. Okay. Sebatian tak organik pula, benda yang didapati bukan daripada benda hidup. So, sama ada kita buat sendiri ataupun di dalam mineral, dalam batu-batuan. Okay. So, contoh sebatian organik yang kita paling senang kita tengoklah. Petroleum, arang batu, gas asli, tumbuhan and fosil. Okay, kenapa petroleum kita panggil sebagai sebatian karbon? Okay, yang ni kita dah belajar masa geografi tadika dulu. Geografi. Okay, macam mana terhasilnya petroleum? Okay, petroleum ni terhasilkan daripada zaman-zaman dulu kita ada apa Okay. So, petroleum kita panggil sebagai salah satu contoh sebatian karbon yang organik. Okay. Kenapa kita panggil organik? Macam mana asal usul petroleum? Kita dah belajar masa tadika dulu. Okay. Asal usul dia daripada contohnya kalau ingat balik masa tadika dulu dah belajar
So asal-asal dulu kita ada zaman-zaman dinosaur, kemudian dekat zaman dinosaur tu ada volcano, gunung berapi, dan terjadi dekat dinosaur ni betul berkambus, tanah, kemudian dia akan ada pressure. Okay. So bila dah zaman sekarang ni dah masuk dalam laut, sekarang kita ada laut pula, ada laut. Okay. So apa jadi dekat fosil dinosaur tu, okay, dia akan mereput dan akan tukar balik kepada sebatian karbon. So dinosaur ni dia akan jadi petroleum ataupun dipanggil minyak fosil. Okay. So macam mana kita dapat petroleum? Okay, ini dah belajar juga. Okay, kita akan melalui proses yang kita panggil sebagai proses ni. Sebagai penyulingan berperingkat. Okay. Macam mana penyulingan berperingkat ni? Kena tengok balik lah. Kita juga bagi link dekat YouTube. So, kita ada peringkat-peringkatnya. Contohnya, bila suhu dia takat didih dia lebih daripada 600, dia akan jadi bitumen. Okay. So, bila dia panaskan ni, betul yang dah lebih takat didih, dia akan naik. Kat sini, karbon dia dah 20 ke 70, akan jadi minyak enjin. Ni akan jadi minyak untuk kapal dan kilang. Naik atas lagi, karbon 20 hingga karbon 50, dia akan jadi minyak pelincir. Okay, naik atas lagi, naik atas lagi, naik atas lagi. So, yang paling simple adalah karbon 1 hingga karbon 4. Okay, dia ciri dia adalah gas. Dia akan jadi LPG ataupun natural gas. Kemudian naftalina. Kita belajar dulu. Okay, kalau kita tengok minyak petrol, gasolin yang kita pakai tu karbon 5 hingga karbon 10. Okay, ini kalau nak detail, nanti cikgu bagi video lah. Bagi video. Alright. Okay, next kita akan sambung. Okay, sebatian karbon ni juga boleh dibagi kepada dua. Okay. Sebatian karbon kita boleh bagi dua, iaitu hidrokarbon dengan bukan hidrokarbon. Okay, apa maksud hidrokarbon? Okay, ini simple je. Maksud hidrokarbon adalah sebatian kovalent, okay, dan dia adalah sebatian kovalent dan sebatian tu hanya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Okay, so dalam molekul tu dia tak ada benda lain, dia ada karbon dengan hidrogen saja. Okay, kalau bukan hidrokarbon, okay, dia boleh ada karbon, dia boleh ada hidrogen dan dia ada benda-benda lain lagi, contohnya oksigen ke, nitrogen ke, sulfur ke, ataupun halogen. Halogen ni grup 17, apa tu? Klorin, bromin, iodin. Right? So kalau kita kata hidrokarbon, dia hanya ada karbon dan hidrogen sahaja. Okay. Hidrokarbon ni pula, dia ada dua jenis. Satu kita panggil hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Apa maksud tepu? Macam korang selalu cakap lah. Tepu, cikgu. Kalau dah tepu lah. Okay, tepu tu maksudnya dah tak boleh masuk lagi. Okay. So hidrokarbon tepu maksudnya setiap karbon tu yang macam kita okay. So kita dah settle hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Ingat hidrokarbon dia hanya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Bukan hidrokarbon, dia ada hidrogen, karbon dan benda-benda lain. Oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, apa-apa dia boleh tambah. Right. Next. Kita akan pergi dekat apa berlaku bila kita bakar hidrokarbon. Okay. Bakaran hidrokarbon. So kita habis membezakan sebatian karbon ada dua, satu hidrokarbon, satu lagi bukan hidrokarbon. Hidrokarbon kita dah ulang balik, maksudnya dia hanya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Okay. Manakala bukan hidrokarbon,
Dia boleh jadi ada karbon, dia boleh ada hidrogen, oksigen, dia mesti ada oksigen, nitrogen, sulfur, and halogen. Okay. Dan bila kita kata hidrokarbon tu ada tepung dengan tak tepung. Okay, next kita akan cerita pasal pembakaran sebatian organik. So, sebatian organik yang terbakar, okay, bila kita kata terbakar maksudnya dia akan bertindak balas dengan oksigen. Okay. Pembakaran mesti ada oksigen. So, kalau kita ambil contoh, yang ni kita guna contoh glukosa. Glukosa adalah satu karbon. Unsur utamanya adalah karbon. Dia ada 6 karbon yang ada dekat karbon tu hidrogen dengan oksigen. Okay. So, apa jadi kalau kita bakar glukosa? Dia akan menghasilkan so, apa-apa kita bakar saja sebagai dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, CO2 dan juga air. So, ini contoh pesanan kimia ada, kita balancekan. Alright, ini kita dah belajar matematika. Okay, kalau sini karbon ada 6, sini ada 1. So, kita kena darab dengan 6. Hidrogen sini, okay, balik karbon 6, sini 6, hidrogen 12. Sini hidrogen ada 2 je. So, kita kena darab 2, 6, jadi 12. So, hidrogen karbon 6, 6, hidrogen 12, 12. Oksigen, okey, sini ada 6 campur 2, 8. Sini ada 6 dah 2, berapa ni? 12 campur lagi 6, so sini ada 18. So 18, sini ada 8. Okey, macam mana nak jadikan 18? So 2 ni kita boleh ubah, kita tak nak ubah belakang ni. So berapa tambah 6 tambah 18, 12, so kita dah 6 juga. So karbon 6, hidrogen 12, hidrogen 12, oksigen 6 campur dengan 12, 18. Oksigen sini 6, 12, 12 campur 6, 18. So, untuk pengukuhan, okay, tolong tengok kat sini kita ada beberapa soalan. Okay, antara ni kena pasti sebatian organik dengan tak organik. So, nanti cikgu bagi link poin tu, nanti lukis je lah. Bulat-bulat pun boleh. Okay, mana satu sebatian organik, mana satu sebatian tak organik, mana satu hidrokarbon, mana satu bukan hidrokarbon. Kemudian, okay, yang ni labelkan mana satu hidrokarbon tepu, mana yang hidrokarbon tak tepu. Alright, bye.